Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwani Aliani binti Samsul dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Sulaika binti Yusi Irawan dari kelas 5D. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah pendidikan sebelum, semasa dan selepas kemerdekaan. pendidikan merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam. Pemberian pengetahuan, pertimbangan, kemahiran dan kebijaksanaan. Salah satu asas matlamat pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melangkaui generasi. Pendidikan sering berlaku di bawah bimbingan pendidik, tetapi pelajar juga dapat mendidik diri mereka sendiri. Pendidikan boleh berlaku dalam situasi formal atau tidak formal, dan setiap pengalaman yang mempunyai kesan formatis terhadap cara seseorang berfikir, merasakan atau bertindak dapat dianggap sebagai pendidikan. Metodologi pengajaran dipanggil pedagogi. Tujuan pendidikan adalah untuk memastikan perkembangan kanak-kanak di Malaysia semakin berkembang dan ada pelapis untuk pemimpin negara pada masa akan datang. Sistem pendidikan sebelum kedatangan British. Pendidikan sebelum kedatangan British banyak dipengaruhi oleh adat resam dan budaya masyarakat setempat. Pendidikan tradisional ini lazimnya diajar oleh ahli agama atau ibu bapa kanak-kanak dalam membentuk perkembangan mereka. Pendidikan pada zaman ini terbahagi kepada 5 iaitu: yang pertama, pendidikan agama; yang kedua, madrasah; yang ketiga, pendidikan tidak formal; yang keempat, pendidikan istana; yang kelima, pelipulara; dan yang keenam, pendidikan agama. Pendidikan agama iaitu mulai kurun ke-15 hingga kurun ke-17, orang Melayu telah mula mendapat pendidikan agama. Pendidikan agama disampaikan oleh guru-guru Al-Quran di kampung-kampung. Selain itu, pendidikan agama juga disampaikan oleh mereka yang berketurunan Syahid. Sebahagian besar daripada guru agama ini menyampaikan pengajarannya di surau atau masjid. Pada masa yang sama, guru agama itu menjadi imam kampung di mana dia menyampaikan pendidikan agama. Mereka mengajar perkara-perkara seperti kira mengira, menulis jawi, tajwid, fardu ain, rukun Islam dan rukun iman. Dalam sehari, murid-murid belajar 3 pelajaran yang mengambil masa sejam bagi setiap pelajaran. Pelajaran pertama disampaikan di sebelah pagi iaitu selepas sembahyang subuh. Satu lagi selepas sembahyang zuhur dan satu lagi pelajaran pada sebelah petang. Seseorang murid akan memulakan pelajaran dengan mengulangi perkataan-perkataan Arab yang didengar pada awal pagi dan akhir bacaan Al-Quran. Apabila telah mahir dengan hafazan itu, dia akan membaca Al-Quran dan doa-doa yang membolehkannya bersembahyang. Pelajar tidak dikenakan apa-apa bayaran. Sebaliknya, pelajar membantu guru membersihkan tempat mereka belajar, mengambil air, kayu api dan membantu mengerjakan sawah. Segala urusan ini dijalankan di antara waktu pelajaran. Urusan-urusan seperti ini dapat membina kemahiran hidup bagi pelajar-pelajar berkenaan. Pada kurun ke-18, pendidikan agama telah meningkat maju kerana penghijrahan beberapa orang alim ulama dari Timur Tengah. Contohnya Syarif Muhammad yang berasal dari Baghdad telah mengasaskan sekolah agama di Kuala Terengganu. Ketika berlaku kekacauan di Patani, lebih ramai lagi alim ulama berpindah ke Terengganu dari Kelantan. Madrasah merupakan sekolah agama yang moden. Institusi ini lebih kemas dan teratur. Madrasah menyampaikan pelajaran yang menekankan ajaran-ajaran reformis dari Asia Barat. Menurut Gorky Kim, mata pelajaran latihan vokasional juga dikendalikan. Mata pelajaran seperti perdagangan, kira-kira dan cara tanaman padi serta membuat sabun juga diajar di madrasah. Walau bagaimanapun, tumpuan pelajaran di kebanyakan madrasah ialah pada pelajaran agama Islam.
Taraf pendidikan di sesetengah madrasah adalah tinggi seperti di Madrasah Al-Masyhur, Pulau Pinang dan madrasah di Kota Baru. Para lulusan dari madrasah tersebut boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti seperti Universiti Al-Azhar, Mesir atau Masjidil Haram Mekah. Bagi pendidikan tidak formal pula adalah pendidikan formal berlaku secara tidak langsung. Dalam kehidupan seharian, anak-anak ini terpaksa membantu ibu bapa dalam pelbagai tugasan sama ada di kebun atau di rumah. Dalam pada masa itu, mereka mempelajari kemahiran membuat atau membaiki alat-alat pertanian daripada ibu bapa atau orang kampung yang lebih tua. Selain itu, mereka juga berpeluang mempelajari kemahiran dalam kraf tangan seperti membuat bakul, ukiran kayu atau logam. Kebanyakan kemahiran ini diperoleh kerana kanak-kanak membantu dan memerhati bagaimana sesuatu hasil itu dikendalikan. Pendidikan istana pula adalah menurut sejarah Melayu, mulai kurun ke-15, pendidikan agama Islam mula dipelajari oleh golongan istana. Lazimnya, Sultan akan menyediakan satu ruangan di istana bagi membolehkan pengajaran agama Islam disampaikan. Tokoh-tokoh agama yang menyampaikan pengajaran di istana juga digalakkan menterjemah buku-buku bahasa Arab kepada bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi. Bahasa pengantar yang digunakan oleh guru-guru tersebut ialah bahasa Melayu kerana kebanyakan kitab dalam bahasa Arab telah pun diterjemahkan ke bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, bahasa jurat bahasa Arab juga diajar. Pelimpu lara pula adalah pada zaman dahulu seorang pencerita yang mahir dikenali sebagai pelimpu lara. Dia berupaya bercerita sehingga berjaya menarik minat ramai pendengar, tetapi ramai daripada mereka adalah buta huruf. Lantaran itu, cerita-cerita mereka hanya disampaikan dalam bentuk tulisan. Pendidikan semasa zaman penjajahan Inggeris berlaku pada zaman penjajahan Inggeris pada tahun 1824 sehingga 1957. Pada peringkat ini, pendidikan di Tanah Melayu telah dikelola, dikendalikan dan dikawal diletak dan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah konkret atau dasar pendidikan kebangsaan. Sistem pentadbiran pendidikan di Tanah Melayu pula pada masa ini adalah mengikut dasar penjajah iaitu pecah dan perintah serta dasar terbuka dan tiada campur tangan tentang pendidikan vernakular. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat dan membolehkan segolongan rakyat itu memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi. Walau bagaimanapun, perhatian mereka terhadap pelajar Melayu hanya sekadar untuk menunaikan kewajipan kepada anak watan sesuai dengan penjanjian Inggeris dengan pembesar-pembesar tempatan. Pendidikan pada peringkat ini berjalan secara tidak dibendung oleh satu garis panduan atau batasan yang konkret. Pemerintahan Inggeris tidak menganggap pendidikan sebagai satu pelaburan dan meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyatnya bagi mencapai kemajuan. Sebaliknya, mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar kebajikan. Oleh itu, objektif pemerintah Inggeris adalah bukan hendak mengubah dan memajukan struktur sosial, tapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial sedia ada itu sedikit efisien saja. Pendidikan zaman ini berkembang secara semena-menanya tanpa satu dasar yang jelas yang dapat membina dan memupuk unsur-unsur kebangsaan di kalangan rakyat. Akibat dasar Inggeris tersebut, maka wujudlah sistem pendidikan plural sesuai dengan pendidikan di zaman Jepun. Semasa Perang Kedua 1941 sehingga 1945, negeri-negeri yang menganggotai Malaysia telah diduduki oleh tentera Jepun. Perkembangan ini memberi perubahan kepada sistem pendidikan semenanjung Malaysia. Dasar pelajaran di bawah pemerintahan Jepun ialah vernakular Melayu dan Tamil diteruskan seperti sebelumnya tetapi menambahkan bahasa Cina. Semua mana-mana yang mereka pergi mesti ada bahasa Cina dan pada akhbar diorang pun akan ada satu tempat untuk diorang
membuat latihan tentang bahasa Jepun lah untuk mengulang kaji. Beberapa bangunan sekolah di bandar-bandar digunakan sebagai barak, stor, pusat perniagaan dan ibu pejabat pentadbiran Jepun. Guru-guru tempatan diberi latihan tambahan untuk mengajar bahasa Jepun. Kelas-kelas bahasa Jepun juga diadakan untuk orang dewasa di beberapa tempat seperti kelab dan persatuan. Surat khabar juga mempunyai ruangan khas bagi pengajaran bahasa Jepun. Pendidikan pada zaman tersebut kerana Jepun tidak mempunyai satu falsafah perpaduan rakyat dan membentuk identiti kebangsaan. Perkembangan sistem pendidikan kebangsaan selepas merdeka. Sistem pendidikan di Malaysia mengalami banyak perubahan selepas mencapai kemerdekaan, terutamanya di sekitar tahun 1980-an. Berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan pada tahun 1979, rancangan kurikulum baharu sekolah rendah iaitu KBSR mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Rancangan KBSR ini menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Di samping itu juga, ia memberi penumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial iaitu SHARIS. Pada tahun 1989, rancangan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pula diperkenalkan di semua sekolah menengah. KBSM ini dirancang untuk memperkembangkan potensi individu daripada aspek SHARIS tadi secara menyeluruh dan bersepadu dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia serta berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan, kesejahteraan serta pembangunan negara. Walau bagaimanapun, faktor utama yang menjadi tunjang ke arah pembentukan elemen pendidikan negara selepas mencapai kemerdekaan ialah perpaduan. Apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada penjajah British pada tahun 1957, tugas utamanya ialah untuk menyatukan kembali rakyatnya yang berbilang kaum supaya dapat membina kembali sebuah negara yang aman dan maju serta bebas daripada ancaman konflik antara kaum. Pada tahun 1959, sebuah jawatan kuasa penyemak mata pelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahmat Talim. Jawatan kuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu iaitu Abdul Rahman Talib. Tujuan pelantikan jawatan kuasa ini untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956. Antara cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam Laporan Rahmat Talib ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuklah sekolah kebangsaan Cina dan Tamil. Antara tindakan-tindakan yang diambil ialah mewajibkan semua murid lulus dalam mata pelajaran bahasa Melayu dalam peperiksaan awam. Kertas peperiksaan ditulis menggunakan bahasa Melayu. Ini bertujuan bagi memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum. Jawatan kuasa ini juga mencadangkan agar umur persekolahan murid-murid dinaikkan daripada 12 tahun ke 15 tahun. Ia bertujuan untuk mengelakkan berlakunya masalah pengangguran dan masalah sosial sekiranya murid-murid ini berhenti sekolah terlalu awal. Di samping itu juga, sekolah menengah teknik dan vokasional telah ditubuhkan bagi melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan jurusan. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya telah dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Sejak itu, perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 91.